Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, ma taufiqi wal intisamiya illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana وانصرنا على قوم الكافرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Alhamdulillah, pertama-tama sekali kita syukur pada Allah. Dengan izin, dengan rahmat Allah, Allah himpunkan kita di dalam kuliah maghrib. Oleh kerana bulan Maulud Nabi, zikr Nabi SAW, bulan yang kita mesti mengingati Nabi SAW. Kita tengok surah Ahzab. Dalam surah Ahzab, ayat yang ke-6. Muqaddimah sebelum kita buka kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram kita standby buka muka surat 197. Kitab Bulughul Maram. Ting tang. Kitab Bulughul Maram 197, bab berkenaan dengan witir, belum habis lagi. Nanti kita sambung. Sebelum pada tu, kita tengok ayat Quran. Pasal Quran ni berkat dalam hidup kita. Macam mana kedudukan kita pun kita dengan sunnahnya kuat, tapi Quran tak cantik, hang tetap tak cantik. Macam mana hebat kita pun sekalipun, tapi kita dengan Quran ni tak cantik, kita tetap tak cantik. Nak pergi perelok, kita ambil satu je ayat, tu pun tak habis. Kita nak ambil sempurna dengan bulan Maulud Nabi SAW. An-Nabiyyu awla bil mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-Nabiyyu, yang kata Nabi ni awla bil mu'minin. Awla bil mu'minin. Nabi ni menjadi keutamaan bil mu'minin pada jiwa-jiwa orang beriman. Orang beriman ni, dia dengan Nabi tak boleh lekang. Dia dengan Nabi tak boleh lekang. An-Nabiyyu, yang kata Nabi aula bil mu'minin, menjadi keutamaan yang dia cinta, dia sayang Nabi lebih daripada segala-galanya, min anfusihim. Dia sayang Nabi lebih daripada dia sayang diri dia, mak bapak dia, keluarga, sebagainya. Quran sebut terang tantang kat kita. Mau tak mau kita kena tahu tentang sirah Nabi SAW. Kita nak rasa sunnah dia, kita nak mempertahankan sunnah dan kita nak beramal dengan sunnah dia. Kalau kita tak tahu jalan sirah dia, agak tak seronok kita nak beramal dengan sunnah dia. Kita tak nampak macam mana pengorbanan Allah hidupkan Nabi ini berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain. Berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain. Kalau sekiranya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam dia khas duk tengok apa nama, Qabil Habil, Qabil Habil, dua anak beranak dia. Dan tumpuan yang banyak Quran cerita kat kita, Adam ni Qabil, nanti Habil dengan anak beranak dia. Itu Adam. Kalau Nuh alaihissalam, dia dengan keluarga dia, dengan isteri dia. Kalau Nabi Allah Musa alaihissalam, dia dengan puak dia, Bani Israel. Kalau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia dengan puak dia juga, yang luar daripada bumi Makkahul Mukarramah, Palestin, dia dengan puak dia. Kalau Nabi Allah Isa alaihissalam, dia dengan puak Hawariyun dia, dengan puak dia, dengan dia puak juga. Tapi bila mai sebut saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil alamin, lil alamin. Kalau Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dia dengan binatang lah, dengan tu lah. Daud dia boleh ambil tangan dia bubuh ke dalam jadi logam besi semua. Dia dengan bumi, yang tu dengan makhluk yang lain. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Aku hantar Muhammad ni penuh kerahmatan, semua orang dapat. Sejak daripada Adam sebelum bertu lagi, yang nama manusia semua ya Allah dapat.
Sampai Nabi Nuh alaihissalam nak pertahankan diri dia. Nak pertahankan diri dia sebagai saksi. Nuh, hang berdakwah ke tak berdakwah? Aku dah dakwah dah. Hang nak cari saksi bukti mengatakan hang jalankan dakwah hang daripada mana? Mau tak mau daripada umat Muhammad dan Nabi Muhammad SAW. Macam tu juga dengan Nabi-Nabi yang lain. Maka Nabi Muhammad ni semua, ya Allah, semua lil alamin, langit bumi. Bila sebut langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, semua di bawah rahmat Nabi Muhammad, bumi. Sebut langit pertama, ada situ Adam, Nabi Isa alaihissalam. Dia duduk langit yang kedua, pasal tu dia nak turun senang. Pasal Adam dah turun langit yang pertama, Adam dah turun dah. Langit kedua siapa nak turun esok ni? Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka Nabi, semua Nabi dah tengok, semua Nabi-Nabi perjalanan Isra' dan Mi'raj. Semua Nabi-Nabi itu bergantung pada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Musa alaihissalam peluk Nabi, pegang Nabi, teringin nak jadi umat Muhammad. Sedangkan dia dah jadi Nabi, Rasul dah. Tak special lagi. Tapi Nabi Musa kata, paling special sekali aku jadi umat Muhammad. Ya Allah, apa faham kau oi? Nampak tak? Jadi kita kalau duk sekadar faham sunnah, tapi perjalanan sirah Nabi kita jauh, kita tak akan rasa seronok. Kita tak akan tahu macam mana bersungguhnya Nabi SAW untuk dapat syariat dia. Nabi duduk 13 tahun, wahai orang sunnah, wahai orang yang nak pegang sunnah ni, Allahu Akbar. Hei, sirah Nabi hampa 13 tahun. Dia duduk di Mekah, dia kejamkan akidah dia, hubungan dengan Tuhan ni tak goncang. Akidah dia, ya Allah sebut akidah, hubungan hati dia dengan Allah ni punya kuat. Sampai wakadu, Quran kata hampir-hampir ujian Nabi ni hampir-hampir nak pergi daripada. Sampai depan minta, Muhammad, lastnya tawaran, kami boleh sembah Tuhan hang, tapi dengan syarat hang sembah pula Tuhan kami. Kita main setahun nak, tahun ni hang sembah Tuhan kami, tahun depan semua. Okey, adil tak? Nampak tak cara berdialog dengan depan ni? Itu Nabi hampir, Allah kata hampir diuji fitnah Nabi Muhammad. Namun Allah Ta'ala kata, oleh kerana aku jaga Muhammad, dia tak goyang. Dia tak goyang. Maka Nabi SAW kata, orang mukmin ni kalau dia nak jaga, dia lebih utama jaga aku berhak jaga orang mukmin tu dia. Kalau orang mukmin bersedia, ya Allah sayang suka pada aku bersedia sayang hamba. Apa dia? Pertolongan esok ni, syafaat hamba dapat daripada aku. Pasal aku tahu susahnya nak pegang sunnah aku ni, memang susah di muka bumi. Dalam keadaan duduk dengar ceramah, tengok supermarket, yang tu, yang ni, JJL apa semua. Special lah ni. Depan ceramah, supermarket, center, apa macam pada. Apa lagi mau? Di Mekah Al-Mukarramah, sambil keluar Tawaf, Kentucky, Fried Chicken, McDonald's, everything set there. Tu dia. Kita duduk di zaman yang mencabar. Lepas tu orang yang duduk di akhir zaman boleh jaga iman dia, boleh beriman dengan Nabi, dia boleh percaya. Kira hampa ni kategori cukupnya dahsyat iman hampa. Dalam masa yang sama, kita tak mampu nak pertahan sunnah Nabi kalau kita tak tahu sirah perjalanan hidup dia. Kita tengok Mekah dia macam mana, 13 tahun di Mekah dengan apa? Sampai Nabi kata, bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku, Allah Ta'ala usung aku, buat aku di Mekah ni. Di Mekah perangai dia semua tak bagus, tak elok. Sampai tak? Tapi Nabi nak bagi cantik. Pegang sunnah aku tapi cakap merapu yang tu yang ni, itu bukan daripada sunnah aku. Hang jauh daripada aku. Allah didik Nabi dan sahabat dia, tolong ada hubungan dengan Allah. Bagi ada hubungan dengan Allah Ta'ala cantik. Oleh sebab tu Nabi Ibrahim AS, apa ujian yang dia kena pun ramai nak bantu. Yang mai tawar nak bantu dekat dia bila dia kena bakar, Jibril, malaikat yang lain, semua binatang tengok, semua pakai nak bantu. Keluar daripada mulut Nabi Allah Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi aku adalah Allah dalam hidup aku.
Dia yang menjadikan aku, dia yang menjadikan api, aku bergantung dengan dia. Dia akan tolong aku. Kalau semua orang tolong aku, kalau Allah tak pandang aku, Tuhan tak tengok aku takkan dapat apa pun. Nabi Muhammad SAW pun sama bila tengok yang kata iman Nabi Allah Ibrahim punya kuat macam tu diuji. Nabi Muhammad kata apa? Setiap kali diserang dakwah dia, kiri, kanan, depan, belakang, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Aku bergantung dengan Allah lah hidup. Oleh sebab tu Nabi bila keluar perkataan macam tu, kita yang pegang sunnah Nabi, kita kena kata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Aku bergantung ya Allah denganmu ya Allah untuk menegakkan syariat, terutamanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahu sirah dia. Bila kita tahu sirah dia, baru kita tahu betapa letihnya Nabi ya Allah beranak-beranak. Kan baru ni kita cerita di Perlis. Perjalanan Nabi Allahu Akbar kabirah. Daripada mak dia, tengok dia, lepas tu oh ya Allah Tuhan. Sampai bila mak dengan bapak dah mati, Ummu Aiman bawa mai bagi kat tok dia Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kata aku dah tua. Dia tanya pula ke anak-anak dia 10 orang, semua anak dia buat donor, tak ada siapa pun nak jaga Nabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakcik-pakcik dia semua Perdana Menteri yang belum dibubarkan dulu. Perdana Menteri Abu Jahal tu semua tu menteri-menteri besar. Pasal tu tabiat menteri-menteri memang daripada dulu sampai sekarang susah untuk kembali kepada kebenaran. Susah pasal daripada mewah, dan mewah sangat-sangat nak nampak, susah nak berjuang untuk agama, tak nampak. Kita takkan nampak mana-mana orang yang dia kata nak berjuang untuk menegakkan agama, memang jauh. Doalah. Doalah. Kita semua doa kepala kita, ya Allah orang sunnah ni kena cerdik, jangan jadi bodoh. Orang sunnah ni pandai nampak tak pasal tu kadang-kadang kita bila sambut Nabi, bila kita tengok Nabi bermujahadah bersungguh-sungguh, terutamanya Nabi pergi Isra' dan Mi'raj, Nabi bawa balik mas semayang kat kita, sungguh-sungguh Nabi kata hubungan dengan Tuhan. Tapi kesedihnya umat Muhammad, Abi lekeh dia pertahan solat pun setahun sekali jumpa dia. Selawat ya Allahu Akbar berarak sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapi semayang setahun sekali. Pakai baju apa? Baju Melayu, butam baju raya. Baik sikit, Jumaat jumpa dia seminggu sekali. Okey sikit, Maghrib dengan Isya adalah duduk di sini. Subuh tak ada. Cinta bernabi SAW. Kita malu bila kita kata kita ni umat Muhammad yang sayang pada sunnah Nabi, salat pun Allahu Akbar. Hadis Nabi, ya Allah melahirkan ulama-ulama yang banyak. Berapa ramai di kalangan kita ambil kisah, ambil peduli tentang baca hadis dan nak tahu tentang hadis Rasulullah. Cakap sunnah berbuih mulut Allah bertahun-tahun. Kami mengaji zat dulu lagi, zat Ustaz Zamzam. Okey, kita no comment, everything say okay. Hasil daripada puluhan tahun, berapa hadis yang kamu faham daripada hadis Rasulullah. Tak rasa malu? Tak rasa malu nak berdepan dengan Nabi, nak dapat syafaat Nabi? Pengetahuan tentang ilmu Rasulullah kita tak tahu. Kita tak ada lah. Cuba sebut apa hadis. Nama amal biniak nah. Apa kamu nampak tak? Nak satu hadis kita nak riwayat dia, perawi dia keluar daripada mana? Satu daripada puluhan ribu hadis. Berjuta kalau kita himpun, kita rasa malu. Aku tak hafal satu hadis Nabi aku, sedangkan aku nak dapat syafaat Nabi aku. Macam-macam zikir yang Nabi ajak dekat kita, ya Allah Tuhan. Zikir pagi petang pun kita yang sunnah tak terhafal. Tak terhafal. Kan? Kita tak terhafal, kita rasa malu. Bila tanya zikir, sunnah. Bila tanya apa doa apa? Allahumma barik lana apa. Tam doa makan ke? Doa makan aku ingat. Doa makan insya-Allah. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Kalau macam itulah kita yang pertahankan sunnah, kita kena rasa kita gagal dalam hidup kita mempertahankan sunnah Nabi. Allah bagi kita peluang dapat hidayah.
Cuma kita tak hidayah dia, cuma taufik ni kita tak praktik. Allah boleh bagi hidayah kat kita, faham sunnah, reti sunnah, yang ni tak betul, yang ni bid'ah, semua Allah bagi. Itu nama dia hidayah Tuhan. Tapi yang paling besar sekali Allah bagi pada kita taufik. Taufik ni kita praktik, kita bersungguh untuk menegakkan sunnah Nabi. Yang itulah nama dia orang yang cinta Nabi. Dan ayat Quran kita baca sikit lagi, dia kata apa? An-Nabi wa aula bil mu'minin min anfusihim. Yang kata Nabi ni keutamaan bagi orang mukmin adalah Rasulullah. Daripada diri dia, daripada sirah diri dia, nak cakap tentang sirah diri dia, dia lebih tahu tentang sirah Rasulullah lebih daripada sirah anak cucu Nabi yang ke-38. Dia lebih tahu tentang sirah Nabi. Allahu Akbar kabiran pada. Dan kita tahu peribadi Rasulullah, baik sahabat bin Nabi, tak pernah tonjol tentang kemuliaan atau kelebihan yang ada pada diri dia. Sampai Nabi sampai di Mekah pun, orang sampai Nabi sampai di Madinah, dia tak boleh nak beza yang mana satu Rasulullah. Rasulullah ke Muhammad ni Rasulullah ataupun Abu Bakar. Pribadi Nabi ya Allah, dia sebagai Rasulullah. Kalau orang yang mengaku dia sebagai keturunan Rasulullah, lagi merendah diri, lagi menyembunyikan diri, tak mau untuk orang hebah-hebahkan diri dia, dia adalah keturunan Rasulullah. Sifat sunnah Nabi memang macam tu. Nampak tak? Dia akan tutup tentang dia tak mau ya Allah. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama hadis yang nak praktik tentang jiwa Rasulullah. Dia Nabi kekasih Allah, semua makhluk mendoakan dia, tapi malu ya Allah nak bawa penampilan sebagai dia ni adalah ketua. Dia ni ada kelebihan, malu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khayak ramai, dia suka bawa diri dia yang biasa-biasa. Dia tak mau luar biasa, dan jangan sambut aku keterlaluan sangat-sangat. Benda ni dipraktikkan oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak setiap kali karangan yang dia karang, dia tak mau orang baca semasa hidup dia. Dia bimbang bila baca masa hidup dia, orang puji, wah pandai. Dia sebut istilah pandai diri dia. Dia takut riak akan datang diri dia. Dia sampai di Mekkatul Mukarramah. Bila sampai di Mekah, dia elak diri dia, ya Allah. Abdullah bin Mubarak, ulama jadi rujukan pada masa tu. Kalau tak pamadi, rujuk dengan dia. Tapi subhanallah al-azim, dia sampai di Mekah, ya Allah, dia erakkan diri. Dia tak mau orang panggil Abdullah bin Mubarak. Apa nama? Saya apa kata kat gambar, kita nampak Ustaz lah. Kita pun bukan Ustaz lah. Waduh. Oh ya Allah, aku kenal. Dia nak elak diri dia semungkin yang boleh. Abdullah bin Mubarak, terutamanya bila mana dia tawaf, dia pusing, dia tak mau siapa kenal aku nak yang kenal aku adalah semua penduduk langit mengenali aku, itu lebih baik daripada penduduk bumi. Kita dengar macam tu, kita malu. Sifat ulama-ulama hadis yang cinta bernabi, punya pulun baca riwayat tentang ilmu Rasulullah untuk sampai kepada masyarakat. Orang inilah yang Nabi kata, inilah orang mukmin yang jaga syariat aku perlu layak jaga mereka. Kalau kita kata cinta Nabi, sayang kat Nabi, ya Allah, kita kena kumpul banyak ilmu daripada kita duk hafal sanad aku ni daripada sanad Rasulullah. Esok lusa Ustaz boleh ajar apa boleh apa insya-Allah, mengaku aku daripada keturunan aku daripada keturunan Rasulullah yang duduk di kampung Said. Contoh tak kata pun apa ada. Nampak Allah, Abu Lahab pun keturunan Nabi, Abu Jahal pun keturunan Nabi, pak cik Nabi sekali. Sampai Allah kata tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah hang, celaka. Allah sendiri maka amun kepada zuriat Nabi yang dekat tapi tak beriman dengan Nabi. Apa gunanya kalau kita ada kelebihan sikit keturunan Nabi tapi kita tak praktik tentang sunnah Nabi? Anak pinak kita, keluarga kita tak menuju kepada keredaan Allah, tak ada apa. Dan Allah sambung ke sikit lagi. Allah kata apa? Wa azwajuhu, dan isteri dia,
ummahatuhum. Isteri-isteri aku, kata Rasulullah. Isteri-isteri Nabi ibu-ibu kepada kamu semua. Itu dia. Nabi kata, ya Allah, isteri aku ni, apa tahu isteri aku, dia adalah ibu-ibu kepada kamu semua. Kalau isteri dia jadi ibu, Rasulullah jadi apa? Rasulullah jadi apa? Cakap, bapa. Kalau dia isteri Rasulullah sebagai ibu-ibu kepada kita, maka Rasulullah jadi bapa kepada kita. Sampai macam tu Quran meletakkan macam mana kita nak masuk syurga kena hormat kepada mak dengan bapa kita. Kita hormat sangat-sangat kat mak bapa kita, maka lebih-lebih lagi kena hormat kepada Rasulullah dan juga isteri dia. Kita sayang mak bapa kita, kita sayang segala-galanya, maka kita kena beri kasih sayang yang lebih kepada Rasulullah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Quran nak sembang cakap dengan kita. Kalau hang sayang dekat bapa hang sampai hang sedih terhadap bapa hang, kena tanya kat diri kita, pernah tak kita sayang Rasulullah lebih daripada bapa kita? Kadang-kadang bapa kita sakit bila sakit macam tu, tapi hang dengan Nabi kadang-kadang satu hari selawat pun tak. Macam mana perasaan hang? Nak ingat kepada bapa kita yang nama Rasulullah, ia akan jamin, akan tolong bagi syafaat dekat kita sampai kita mati. La haula wala quwata illa billah. Cukup sebagai muqaddimah, baru masuk kitab. Kan? Dan kita hari ini kita sambung hadis berkenaan dengan bab pukul 8. Hadis bab berkenaan dengan apa? Bab witir. Bab witir. Dan kita berhenti, mula-mula kita berhenti yang hadis, kita ambil hadis 396 kan yang terakhir. Hadis 396. Kita ulang sikit. Ada nak ulang sikit tak apa. Kharijah bin Huzaifah radhiyallahu anhu. Kharijah bin Huzaifah ni, dia salah seorang sahabat Nabi yang lurus betul-betul. Saat ni orang Pulau Pinang, bahasa kita lah kan, setengah orang kata jangan kata kat sahabat macam tu, nak istilah, nak bagi faham. Jenis kita ni, jenis sahabat Nabi, dia lurus, dia tak erti kona-kona, dia tak erti nak ambil kita duk kona-kona, tak ada. Dia nak faham macam tu. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha kata, nak dengar dak Quran, nak tengok dak Quran jalan. Bila Aisyah sebut Quran jalan, semua sahabat Nabi jenis nganga. Al-Quran jalan, nampak tak? Dia pun jenis lurus. Al-Quran jalan. Maka Nabi maka Aisyah radhiyallahu anha tunjuk tu dia yang nak jalan tu. Itulah Quran yang sedang jalan. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebiji batang tubuh Rasulullah ialah Quran. Nak tahu peribadi, cara hidup, semua Quran ajak. Inilah Rasulullah. Nak tengok sirah dia, nak tengok macam mana pengorbanan dia, terutamanya kita baca surah At-Taubah. Kita baca surah At-Taubah daripada awal mujahadah Rasulullah sampai Nabi mati. Sampai Nabi mati. Mermujah sampai Nabi dapat Mekah, Nabi takluk Mekah, Nabi dapat seluruh bumi Mekah, seluruh bumi Arab. Sampai Nabi balik di Madinah, sampai peperangan Tabuk, sampai akhir sekali. Sampai Nabi, Allah di akhir surah tu dia kata, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Salah minta maaf. Di akhir sampai surah tu ajak, sampai Nabi pesan, kalau boleh bacalah 7 kali pagi, 7 kali petang. Hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali pagi, 7 kali petang. Nampak tak? Jadi dengar arti kata, bila Aisyah kata Quran jalan tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenis sahabat Nabi ni kena bagi faham, bagi reti, depa tak ada kuna-kuna macam tu. Tambah orang Pinang cakap Allahu akbar. Lagi special. Oleh sebab tu Kharijah Ibn Huzaifah radhiyallahu anhu, Nabi bagi tahu kat dia, Kharijah, kalau hang nak minta tolong dengan Allah, Allah memang sangat-sangat nak tolong hang. Dia selalu minta tolong dengan Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah.
Maka Nabi SAW kata apa? Wahai Kharijah, kalau hang nak minta tolong dengan Nabi, maka Allah Ta'ala isytiharkan. Allah kata apa? Innallaha, ni kita dah ambil dah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Innallaha amadakum. Amadakum, sesungguhnya Allah amadakum. Aku Tuhan sungguh-sungguh nak tolong, nak bantu hang. Wahai Muhammad, aku janji nak tolong, nak bantu umat Muhammad. Innallaha amadakum. Amadakum, aku nak tolong, nak bantu umat hang. Bisalat, bisalati, bisalatin, dengan satu semayang. Dengan satu semayang. Ya khairun min humurin na'im. Semayang tu lebih baik daripada daging paha unta. Orang Arab bila sebut saja daging paha unta, the first class. Orang Arab nak beritahu mereka kalau makanan paling sedap sekali, kalau kena paha unta sedap sangat dah. Maka Nabi buat perumpamaan makanan paling sedap sekali itu, tapi solat yang paling special sekali ialah satu solat. Qulna, sahabat Nabi dengar macam tu, solat apa yang Tuhan nak bantu, nak tolong kita sangat-sangat? Sampai Tuhan kata, amadakum, aku segera nak tolong umat hang, aku nak bantu umat hang, aku nak selesaikan masalah umat hang. Wahai Kharijah, Nabi kata, wa ma hiya ya Rasulullah, wa ma hiya ya Rasulullah, apa jenis semayang tu ya Rasulullah? Wa ma hiya ya Rasulullah, apa jenis semayang tu ya Rasulullah? Qala, Nabi kata al-witr, witir. Nabi kata witir. Witir ni satu semayang yang Allah suka. Al-witru ahabbu ilayya. Semayang witir ni aku sayang kasih ke hang. Hang nak aku sayang ke hang, hang nak aku kasih ke hang, hang nak aku peduli tentang hidup hang. Tolong bangun bermunajat solat witir. Solat fardu ni solat yang wajib. Habis-habis wajib, Tuhan paling suka sekali untuk mendekatkan kita dengan Allah. Nabi kata al-witr ma baina salatul isya'i ila tulu'il fajr. Solat witir itu lepas isya, ba'diyah bagi isya lah, ada ba'diyah bagi isya, lepas pada ba'diyah sampai ke sebelum azan subuh. Bahasa kita senang, tu dia punya panjang masa Allah bagi peluang. Ni masanya panjang, tak kalah hang tak boleh satu rakaat. Maka kita dengar dah hadis kan, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu kata, dia kata apa? Dia kata al-haqqu al-witru haqqu ala kulli muslim. Witir ni hak yang kena bagi pada batang tubuh orang mukmin. Kita kata aku mukmin, aku mukmin, aku mukmin, aku beriman. Mana solat yang sepatutnya hang kena bagi. Kalau kita mengaku diri kita mukmin, al-witru haqqu ala kulli muslim, witir hak yang kena bagi pada batang tubuh orang beriman. Dengan aku dengan apa semua ni Allah Tuhan, kita kena pandang sudut tu. Sudahlah, kita bila duduk di akhir zaman, bila Nabi kata dia nak tahu tanda akhir zaman ni, yang orang tak mau nak beramal, bila di Syam perang, di Iraq perang, di Yaman perang. Nabi sebut hadis tu lama dah. Kalau 3 tempat tanah Arab tu bergaduh, maka Nabi SAW nasihat pada kita, ya Allah, itu tanda-tanda yang besar. Badiru bil a'mal, badiru bil amal, segera beramal. Dengar benda yang baik, terus nak beramal. Jangan kita tangguh, jangan kita tangguh. Badiru bil amal. Kita duduk di zaman yang kacau bilau hari ini. Semua orang mengaku nak jadi keturunan Rasulullah. Nampak tak? Semua melaku nak keturunan. Pasal di Malaysia ni alhamdulillah, mana-mana orang ya Allah yang susah nak cari makan boleh datang di Malaysia. Mudah saja. Dengan dia sebut dia adalah keturunan Rasulullah, insya-Allah. Ada tempat kedudukan dia di sini. Kita tak kata siapa-siapa pun, kita tak tuduh. Pada. Jadi kita tahu Ustaz duduk di bumi Arab, kita tahulah. Ada 2-3 orang yang Ustaz cakap ni live. Ustaz bertanggungjawab tentang apa yang Ustaz cakap. Ustaz bertanggungjawab tentang apa yang Ustaz cakap. Ustaz duduk di Universiti Baghdad, kan? Kami duduk di Universiti Saddam Hussein, dan kami duduk di situ ada parti namanya Parti Ba'ath, Parti Saddam Hussein. Ketua pelajar kami tengok memanglah ketua pelajar tu memang dia ada keturunan Abdul Qadir Jilani, tak nafikan. Dia ada keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani.
di Baghdad, katanya lah, nampak tak katanya, dia ketua pelajar dan tak ada siapa suka kat dia. Pasal dia ketua parti, macam hari ni kita kata ketua pemuda UMNO lah, bahasa nak bagi faham, bukan nak bagi faham. Pada kerajaan daripada dulu kita panggil parti Ba'ath, parti kerajaan. Dia ketua pemuda, dia akan tinjau pelajar-pelajar dalam universiti. Mana-mana orang yang tak suka dengan Saddam, ambil nama, ambil tindakan. Nampak tak? Jadi bila pergi kat sana, Pak Lah pada masa tu jadi Perdana Menteri sampai ke sana. Jadi bila sampai ke sana, ustaz pada masa tu ketua pelajar, dia panggil untuk kita arrange lah. Dia pun bawa lah, dia kata kami nak, pasal Pak Lah ni kata dia suka tarikat Syekh Abdul Qadir Jilani, dan katanya Pak Lah ni ada sikit keturunan dia di sebelah Mausul, di sebelah sana tu. Nak pergi jumpa lah, kami ajak lah jumpa. Lama-lama dia pergi jumpa keluarga macam mana kau. Tak berapa lama kemudian dia bawa lah ketua pelajar ni datang ke Malaysia. Ketua pelajar datang ke Malaysia. Jadi ustaz pun tak tahu bila mana dia mai. Tiba-tiba ada satu majlis maulid Nabi SAW. Hari maulud Nabi SAW. Subhanallah, hari maulud tu ustaz pergi dijemputnya ustaz kata, dia kata, ustaz, ada orang Iraq akan datang. Jemaah Iraq tu, ustaz kata kalau jemaah Iraq akan datang, kalau daripada Baghdad ustaz teringin nak pergi. Kalau universiti Baghdad jadi kawan ustaz nak pergi lah. Ustaz sampai di majlis tu, tiba-tiba ya Allah Tuhan, satu kereta yang khas yang disediakan oleh Pak Lah, sediakan khas kat dia. Hari ini rumah dia, kedudukan di rumah dia dekat dengan rumah Usul Aslam tu, anak Usul Aslam tu yang pelakon di atas tu, di atas bukit tu, bayangkan. Apa tahu tak? Tak tahu pun tak apa, hanggut sudah. Ini cerita yang bernama yang rumah ada situ. Diberi peruntukan, ustaz bertanggungjawab tentang apa yang ustaz cakap. Akhirnya bila ada maulud Nabi, dia mai. Ustaz tengok daripada jauh, tak kenal lagi pasal dia pakai serban, dia pakai tu. Orang Arab dia jenis sampak dengan orang Mausul ni, dia putih serlah, mata biru-biru, handsome tu adalah. Tak nafikan kebanding aku, jauh bezalah. Nampak tak? Handsome sangat ya Allah, dia mai dengan segak satu macam. Arab tanjak dia turun dengan, bila mai dekat-dekat, dini jadi apa nama apa dia? Dia kata ya Allah, ni silsilah Nabi SAW. Silsilah aku dah darah naik dah. Silsilah kok mana pula ni? Yang ni daripada silsilah Nabi SAW. Pada majlis tu disambut dia, ya Allah, dengan sambut Nabi kita tak suka buka aib orang. Nabi tak benarkan kita buka aib. Yang kita cerita di sini pun bukan orang tahu dia siapa pun. Nampak tak? Jadi bila ustaz tengok macam tu, ustaz terkejut. Ustaz tu subhanallah, sejak bila hang jadi macam ni? Sedangkan ustaz dalam universiti sentiasa ustaz pakai serban. Dalam universiti kami pakai serban, kami pakai 2 jubah. Universiti kena pakai jubah 1, jubah 2. Kena masuk dalam kelas kena pakai 2. Dia tak pernah dia pakai kot dan tak pernah pakai kepiah langsung sepanjang hidup aku jumpa dengan dia. Pada dia kan jumpa dia, Abdullah, sejak bila jadi malaikat? Jadi kami jumpa dia, terkejut, ustaz terkejut. Akhirnya ya Allah, kebetulan pula bersama-sama Syekh Sattar. Syekh Sattar tu kawan ustaz. Dia kata, Abdullah, macam mana nampak orang Malaysia ni tak kaji, tak selidik, tiba-tiba boleh terima dia sebagai apa nama silsilah Rasulullah SAW melalui Syekh Abdul Qadir Jilani. Di Baghdad orang ni semua kami tak mau. Di Baghdad orang hina. Macam mana di sini dia tukar pakaian dia, terus dia pakai dengan cantik, dengan serban semua dia pakai, tiba-tiba apa ni dah jadi? Kami kata orang Malaysia kami ni baik sangat-sangat. Sebut saja zuriat Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jilani laku dalam pasaran, jangan bimbang kepada. Dan orang kami ni kurang kaji selidik. Ada orang boleh buat mai dia sikit tak pada. Akhirnya ya Allah ya Tuhan buat mai. Umar kami ustaz terkejut dengan ada syekh lagi seorang, Syekh Abdul Syekh apa nama Dr. Abdul Qadir ada kat situ. Dia kata aku pun tak tahu lah. Tak lama kemudian ada lagi seorang syekh, nama dia bernama Ustaz, nama dia Dr. Alak Dilemi. Ni orang duk dengar ni, Dr. Alak Dilemi yang pernah mengaji pensyarah di pensyarah di Insaniyah. Pensyarah di Insaniyah. Dr. Alak tu ustaz kami. Dr. Alak tengok Abdullah, Maza apa dah jadi macam ni? Dia profesor, doktor, terkejut tengok dia.
Orang Malaysia sambut dia daripada Baghdad datang. Dia adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani. Memang dia putih serlah lah. Kalau pipi dia tak payah pakai pipi merah apa pun. Tak payah pakai benda, orang kata pipi merah semula jadi cantik, nak mampu. Nampak tak? Dia main, ya Allah, memang segak, dia pandai. Akhirnya Pak Allah suruh dia belajar di UAE untuk ambil jurusan bahasa Inggeris. Boleh camah dalam bahasa Inggeris. Akhirnya dia masuk di sini, dia masuk dalam UAE English. Tak berapa lama kemudian sekarang ni di Kuala Lumpur dia ceramah dalam bahasa Inggeris. Sekarang dia ceramah di tempat peringkat VIP. Bila VIP ada kawan anak murid ustaz yang ustaz kenal, ustaz bagi tahu kat dia, aku kenal dia lebih daripada hampa kenal dia. Jadi ustaz cuma elak cerita pada anak murid ustaz saja. Oh macam tu ke ustaz? Tu nampak dia pelik-pelik sikit dia punya fatwa. Dia, ya Allah ya Tuhan, bukan kategori orang mengaji. Dia orang parti. Dia orang parti, dia boleh mas mudah di sini. Ini pasal kedudukan dia dulu bersama dengan Saddam Hussein. Itu je. Kita bukan nak menghina tau. Kita nak cerita berkenaan dengan betapa mudah kita terima orang macam tu semua. Tolonglah raih ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris bagi Nabi. Yang Nabi nak kita sanjung ulama. Ulama yang baru ni datang, Syekh Said apa nama? Kan yang main baru ni kan? Daripada Morocco. Dia ulama. Dia boleh baca kitab Muwatta, tak boleh tanya, dia punya otak dia, kita baca kitab dia betul. Cuma ustaz dengar ceramah innamal a'mal binniyat, dia boleh buka kepala kita, ya Allah, bagi nampak apa maksud Nabi cakap tentang innamal a'mal binniyat. Kita nak raih macam tu, orang yang boleh main tempat kita boleh perbetulkan Islam, akidah, fahaman Islam, yang tu yang kita harapkan. Orang boleh main di bumi, kita bagi ilmu pada kita. Kita dahaga ilmu. Kita dahaga ilmu. Perbetul hidup kita. Ya Allah, masyarakat kita perlu ilmu. Perbetul kita. Kami nak dengar sirah Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah yang betul. Yang tu lagi yang kita target. Nampak tak? Ini ulama, ya Allah, yang main kita buat lebih kurang. Kan? Inilah tanda dia akhir zaman. Kita akhir zaman. Kita doakan pada masyarakat orang kita. Orang kita ni, orang Melayu kita memang baik, hati memang baik. Allah bagi naluri kita baik sangat-sangat. Apa dah? Baik sangat-sangat. Hari ni barulah orang Arab nampak bumi kita ni okey. Dulu masa belum perang lagi, dia terbang semua Amerika ke mana-mana. Sekarang tak boleh pergi dah. Maka dia melekat dalam bumi ni, banyaklah Cyberjaya, Putrajaya, semua orang Arab nampak. Dulu kami dalam universiti, dia kata apa? Hampa ni muka-muka hampa orang Malaysia macam orang hutan, tak cantik hampa. Lah ni hutan pun laku dia nak kahwin dengan kita. Pasal apa? Pasal dia duduk di bumi yang boleh jaga diri mereka. Itu nama dia muqaddimah, masuk balik. Macam tu lah kuliah aku. Badak. Cuma Allah Ta'ala nak cerita, ya Allah. Nak cerita. Inilah hasil daripada kita mengaji tanpa kitab. Dia pusing merata. Nampak tak? Innallah amadakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata Muhammad, aku Tuhan sangat-sangat nak tolong. Nak tolong, dia kata. Allah nak tolong, nak bantu kita dengan satu salat yang semayang tu lebih baik daripada apa nama? Daging unta di belah paha. Sahabat tanya apa semayang tu? Nabi kata witir. Yang kata witir tu Nabi kata lepas semayang Isya sampai sebelum subuh. Itu waktu dia. Jadi kita cuba ikhtiar lah. Ikhtiar. Kita dah ambil hadis tu. Sambung hadis yang seterusnya. Warawahu Imam Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Amru bin Syu'aim an abihi an jaddi nahu. Ada juga riwayat yang lain daripada Imam bin Ahmad bin Hanbal pun cerita yang sama. Betapa besarnya Allah Ta'ala nak tolong, nak bantu kita. Mai pula seorang sahabat Nabi agak cengeng sikit. Nama dia An Abdullah bin Buraidah. An Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi tahu Buraidah ibnu Husain al-Aslami, nama dia Buraidah ibnu Husain al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia salah seorang sahabat Nabi. Dia kalau nak tahu satu-satu benda, dia direct jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, dia tak nak buang masa. Ya Rasulullah, aku nak tahu mayat ni okey tak okey, baik tak baik. Dia nak tanya kat Nabi, kalau mayat ni okey aku semayang, pahala aku pergi kat dia, aku nak tolong dia.
Maka Nabi kata kalau hang nak tahu mayat ni soleh tak soleh, hang tengok tangan apa nama, tandai dia ada peluh tak. Nabi bagi tahu tanda-tanda. Dia tanya kat Nabi, ini jenazah orang soleh ke orang baik dia? Siapa dia? Buraidah ibn Husain al-Aslami radhiyallahu anhu. Ada jenis sahabat jenis macam tu yang tegah. Sahabat ni macam-macam jenis. Sahabat ni macam-macam jenis, nampak tak? Ada jenis Buraidah, dia nak semayang, dia nak confirm, dia nak tahu. Bila dia dah tahu satu hadis mengatakan semayang witir ni memang Allah mau, Allah nak tolong, Allah nak bantu, Allah suka semayang ni, apa dia kata? Kalau macam tu aku dengar daripada mulut Nabi, Nabi kata al-witrul haq. Witir adalah hak, kena bagi untuk dia. Hak witir ni kena bagi. Di antara lepas semayang Isya sampai ke sebelum subuh, hak tu kena bagi. Mau tak mau hang kena bagi. Al-witrul haq, dia kata. Faman lam yutir, mana-mana orang tak bagi hak dia, tak semayang witir, dia kata, falaisa minna, hang bukan daripada umat Muhammad. Agak cengih hadis ini. Maka ulama mengatakan kedudukan hadis ini ada dhaif dia. Sampai tahap tu cengih. Kalau orang tak semayang witir, Nabi takkan mengaku umat. Oh, itu very dangerous. Sampai macam tu ulama perhati betul ke kata sahabat ni. Akhrajahu, dia kata Abu Daud. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, mengatakan wa bi sanadi lain, sanad ada sikit kedaifan. Macam mana pun Al-Hakim Nisaburi, tukang syarah, Al-Hakim Nisaburi ni subhanallah, ulama yang kadang-kadang dia meletakkan syarat dia hampir syarat Bukhari dan Muslim. Nama dia Al-Hakim Nisaburi. Bagi Al-Hakim Nisaburi mengatakan kedudukan hadis ni I suka hadis ni untuk kita beramal lah, untuk beramal. Tapi hadis ini nak jadikan dalil yang kuat, atau mengatakan mana-mana orang tuan-tuan yang hang tak semayang witir, hang bukan umat Muhammad. Tak boleh tahap tu. Pasal oleh kerana dia dalil yang longgap, oleh kerana dalil yang lemah, dia tak boleh jadikan sebagai apa? Sebagai hujah untuk orang mengatakan tinggal saja witir, hang lingkup bin Jahannam, esok Nabi tak bagi bantuan kat hang. Itu tak boleh, sebab hadis ini lemah. Jangan ke mana-mana, kita sambung lepas azan nanti.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah was-salati al-qa'imah ati Muhammad wasilatul fadilah wa ba'atul maqam al-mahmud alladhi berkali-kali Ustaz baca hadis berkenaan dengan lepas kita dengar azan, di antara azan dengan iqamat, doa yang paling mustajab. Kan Nabi sebut la taruddu doa bainal azan wal iqamat. La taruddu doa. Allah Ta'ala tidak akan tolak doa hajat kita lepas azan sampai orang iqamat. Tambah-tambah kita duduk di antara azan ni, kita dengan kelas, kita minta, ya Allah, hasil orang yang mengaji ilmu ni kedudukan dia tinggi. Apa dia? Pertamanya, kedudukan dia macam orang berjihad jalan Allah. Hadis Nabi, macam berjihad. Apa yang duduk di kuliah ilmu ni sedang berjihad. Kata tu kalau mengaji, kalau cara macam ni, jihad, tapi tak bersungguh punya jihad. Orang mengaji ni kena sungguh-sungguh. Baru nampak kategori orang mengaji ni Allah letak dia macam jihad fisabilillah. Seorang yang berjihad ni dengan senjata, dengan yang tu, dengan yang ni, peralatan, bersedia nak perang. Macam tu juga hampa kena mengaji ni, macam tu suasana dia. Satu Nabi kata orang yang duduk ni, talabul ilmi, orang menuntut ilmu ni macam jihad. Yang keduanya, selama mana hampa duduk dengar mengaji bersungguh ni, dengan tanpa tengok jam. Walaupun kita tahu majlis selalu ajak di Selangor macam tu. Dan lepas azan, sikit masa saya dibenarkan untuk penceramah. Lepas tu please close, because orang datang dia dengar nak sembahyang. Lepas tu, apa tu ustaz tu? Dah azan tak sampai lagi. Tunggu sahang. Okey. Yang kedua apa dia? Selagi kita duduk dengar kuliah ni, tiba-tiba dia main tengok, ada satu mama ada ceramah pula, dia main. Dia masuk duk dengar ceramah tu, gugurkan dosa. Ada dosa-dosa yang berat, susah digugurkan. Tapi duduk di kuliah, Allahu Akbar, saqata anhu, gugurnya dosa. Apa duduk nganga, walaupun antara reti dengan tak reti, nganga dengan tak nganga, tidur dengan tak tidur, tetap duduk di kuliah saja. Tapi kalau duduk bersungguh nak dapat, tak tahu macam mana dosa nak digugur daripada batang tubuh. Yang ketiga, takaffalallah birizqi. Orang yang duduk di kuliah ni, aku jamin rezeki dia tak akan berlubang. Tapi kalau kita duduk di kuliah masih ada hutang lagi, hang tak duduk kuliah betul-betul. Tapi duduk dalam kuliah lagi masih duduk hutang lagi ada, masalah lagi ada, hang tak duduk di kuliah betul-betul. Asal kalau kita beriman dengan hadis Nabi, takaffalallah birizqi, aku Tuhan, aku jamin rezeki. Aku jamin rezeki bagi orang-orang yang duduk di kuliah. Allahu Akbar kabir. Kelebihan hadiah kuliah ni, oh dia Allah ya Tuhan. Malaikat yang datang kat kita ni luar biasa. Luar biasa. Asal ada di kalangan kita Indonesia, kita raikan mereka. Kan? Luar biasa. Malaikat yang turun daripada arasy. Malaikat yang turun daripada arasy. Tahu dah arasy? Tak tahu hanggup pun jadi. Nabi SAW, Nabi sampai kat tangan, la ilaha illallah, la ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. Nabi kata, bila nama Nabi susah hati, dia main gelisah, aduh, dia main satu macam, Nabi panggil Allah, la ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. Tidak ada Tuhan yang melainkan Kaulah Tuhan aku, Tuhan yang menjaga arasy. Allahu Akbar. Tuhan, hang boleh jaga aras, takkan tak boleh jaga hati aku? Nabi akan angkat tangan mengadu pada Allah. Dan berkali-kali Ustaz kata, bila sebut aras ni tempat duduk bagi semua malaikat asal usul Kaabah di situ. Baru dipindahkan di Baitul Ma'mur. Tempat aras. Aras ni kalau kita nak pikat, kita ada langit 1, langit 2 sampai langit ke-7 Sidratul Muntaha semua kan? Satu langit saja hadis sebut, satu langit saja bersamaan dengan 100 tingkat. Satu langit 100 tingkat. Satu tingkat langit bersamaan dengan langit, satu tingkat langit bersamaan dengan bumi dengan langit. Apa boleh faham ke? Tuhan, depan ni nak faham tak faham, aku pun tak tahu. Kira hampa tunggu nak habis je.
Dia kata kat situ lagi 1 minit nak iqamat. Ada masa ustaz lagi. Kan? Nak cerita mai kata cuba bayangkan satu langit bersamaan dengan 100 tingkat, satu tingkat bersamaan dengan langit dengan bumi. Bayangkan kan Nabi kata ambil semua langit tu masih lagi tak sama dengan arasy Allah Ta'ala, masih besar lagi arasy Allah Ta'ala. Nabi pergi di arasy Allah Ta'ala, apa Nabi tengok? Nabi tengok malaikat dengan sayap dia buka semua. Kalau Jibril buka satu sayap, tutup dunia ni, bayangkan. Malaikat buka semua sayap dia, masih lagi luas arasy Allah Ta'ala. Maka Nabi terdengar bunyi di situ, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Yang itulah Nabi minta pada kita, sebutlah banyak-banyak subhanallah wa bihamdi, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, aku muji. Kalimat ni kalimat subhanallah wa bihamdi ni di hati kita sangka baik Tuhan, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, di otak kita. Jangan sangka buruk tentang apa yang Tuhan buat dalam perjalanan hidup kita. Qadarullah, yang Allah tentu kat kita, jangan kita sangka buruk. Anak jadi macam tu, ekonomi jadi macam ni, pemimpin jadi macam tu, dini jadi macam tu, itu telah ditentukan oleh Allah. Jangan kita merongok. Sebab tu kita subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, masa dah habis. InsyaAllah, jadi kita tutup satu hadis ini. Ada di bawah tu, Ustaz tak ada baca syarah dia. Hadis yang mula-mula daripada Abdullah bin Buraidah ni, dia kata mana-mana orang tak sembahyang witir, dia bukan daripada umat Muhammad. Hadis dia ni disokong oleh Abu Hurairah. Tengok, Abu Hurairah setuju. Aku setuju mengatakan mana-mana orang yang tinggal sembahyang witir, falaisa minna, dia bukan daripada umat Muhammad. Tapi sokongan Abu Hurairah, ulama kata masih lagi dhaif. Walaupun ada sahabat-sahabat yang lain kata, aku suka kalau boleh sembahyang witir, al-witrul haq, witir ni hak. Faman lam yutir, mana-mana orang yang tidak berwitir, falaisa minna, bukan daripada umat Muhammad. Bukan takat seorang sahabat, Abu Hurairah, walau syahid, dia nak sokong. Kalau hadis lemah, datang satu hadis lagi dia sokong, dia jadi kuat. Tapi hadis ni lemah, yang sokong tu lemah pun jatuh. Walahu syahid, hadis ni ada nak bagi kuat dia, tapi yang kuat ni pun dhaif, ulama kata. Datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Hanbal keluarkan hadis ni, maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kedudukan orang yang tinggal witir tidaklah membawa kepada dia bukan umat Muhammad. Tapi nak cerita di sini betapa bersungguhnya ulama-ulama hadis nak kalau boleh, kalau sayang dekat Nabi, Nabi sakit macam mana pun, semua keadaan, musafir tak musafir, Nabi tetap tidak tinggal witir dia. Nabi tetap tidak tinggal witir dia. Jadi kita kalau boleh habis-habis leket, buatlah witir. Kita tahu kata malam ni tidur memang mati terus. Sebelum hang tidur, hang sembahyang 1 rakaat. Matilah kamu sebelum kamu dimatikan. Elok sembahyang 1 rakaat, matilah kita. Mati dengan witir. Sudah tentu Allah sayang, Allah kasih. Allah kata, ya Allah, kasih aku sayang hamba aku. Jadi hamba yang menegakkan witir. Kita cuba praktik asal ni. Dan Allah kata setiap kali orang sembahyang witir, dia minta, dia mohon pada aku nak kabul. Dia nak cerita pada aku kabul. Lepas kita sembahyang witir, kita angkat tangan, kita kata, ya Allah, aku teringin nak jadi orang soleh, kekalkan jiwa aku sampai ke mati, supaya aku bertemu dengan husnul khatimah, mati yang baik. Tuhan, tolong tentukan kebaikan bagi aku. Ustaz rasa cukup dekat situ. InsyaAllah bulan depan kita nak dengar Aisyah radhiyallahu anha cerita macam mana solat malam Nabi. Macam mana solat malam Nabi. Tak ada siapa-siapa mampu, ya Allah, cerita tentang sembahyang solat Nabi melainkan Aisyah radhiyallahu anha. Maka kita tak boleh rosakkan nama Aisyah. Macam Syiah kata Aisyah wanita zina. Kesemua manusia yang berzina di atas muka bumi ini berpunca daripada Aisyah. Kita tak boleh terima Syiah sampai bila-bila, nampak tak? Kita tak boleh jadikan Syiah sahabat kita. Pasal dia memperlekehkan apa-apa isteri Rasulullah. Dia memperlekehkan sahabat Nabi. Maka kita tak boleh meletakkan Syiah satu level, kita kata dia Islam. No. Dekat situ dulu.
Yang baik semua mai daripada Allah. Salah dan silap daripada kelemahan sendiri kita sudahi dengan tasbih kepada Allah. Bismillah.